Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi Khamis tanggal 17 September 2020 bertempat di KRT Gombaru berlangsungnya majlis kolaboratif antara Sekolah Kebahasaan Gontok Nasik, KRT Gombaru, PPD Kuala Terengganu serta SLI Group. Saya Cikgu Yahya bin Hussein bersama tim MyGTN TV sempat mengikuti majlis yang penuh bermakna ini. Ikuti program yang sempat kami rakamkan pada majlis berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selamat datang buat Tan Sri dan rombongan ke KRT Kampung Gombaru ni dan juga SK Gontok Nasik. Alhamdulillah, biarpun kita sekarang ni masih lagi dalam era pandemik COVID-19 ni, tapi kita masih dapat berjumpa. Biarpun bertemakan SOP dengan penjarakan sosial, penjarakan individu. Dan insyaAllah dalam pertemuan kali ini izinkan saya Cikgu Yahya selaku mewakili tim MyGTN TV berkongsi perasaan dan sedikit maklum balas daripada Tan Sri selaku tetamu kehormat kami pada hari ini. InsyaAllah, apa perasaan Tan Sri setelah 2 kali berpeluang menjadi tetamu kami di persekitaran Kampung Gontok Nasik dan juga SK GTN. Seperti yang saya katakan tadi, saya rasa amat teruja kerana datang kali kedua ini nampakkan satu peningkatan yang agak mendadak. Bila kita mula awal-awal dulu, kita tidak dapat merasakan ke mana kita nak pergi, tapi dalam 6 bulan ni insya-Allah dengan adanya Puan Nur Rashikin dan kumpulannya menampakkan satu perkembangan yang agak membanggakan, yang sendiri kami pun luar dugaan melihatkan pasukan dan juga kerja-kerja tambahan yang dibuat sehingga kan dapat menghasilkan bahan-bahan daripada taman ataupun Sejahtera Garden ini. So ini salah satu perkembangan yang menggalakkan. Dan tambah pula kali ini kita dapat lagi satu kumpulan daripada KRT ini yang menyupakan satu komuniti yang sangat penting untuk mendukung sekolah. Kerana sekolah ini dia punya kedudukannya memang salih berganti. Guru pergi salih berganti, pelajar pergi salih berganti. Tetapi komuniti itu menjadi satu kumpulan yang boleh menstabilkan kedudukan sekolah, dan dalam projek-projek semama ini kumpulan yang menstabilkan ini penting. Kalau tidak dia akan mudah berkisar ataupun runtuh kalau tidak ada sokongan daripada tempat lain. So dua faktor ini merupakan satu faktor yang penting yang menampakkan bahawa masa hadapannya insya-Allah adalah cerah. Saya melihat kesejahteraan di KRT itu yang ditampilkan di sini, Tan Sri. Okey, jadi tahniah kepada semua. Tanpa kalian bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara, bagaimana kita ingin selarikan konsep sejahtera ini yang dibawakan oleh Sejahtera Leadership Initiative ini. Sejahtera ini kita ambil dari beberapa komponen, dia dari 10 komponen. Tapi yang pentingnya adalah macam mana kita seimbangkan diri kita dengan persekitaran kita, diri kita dengan masyarakat, dan diri kita dengan Allah SWT. Ini tiga percatuan yang perlu ada. Dalam sekolah kadang-kadang ini tidak dapat kita lihat. Bagaimana kita melihat pelajar-pelajar itu berkecimpung dengan alam sekitar misalnya. Ini malah satu aspek yang selalu diketepikan. Sebab itu alam sekitar kita hampir tidak terjaga. Kalau kita ambil sekolah sajalah, kadang-kadang alam sekitarnya dalam keadaan COVID ini, kita melihat misalnya tandas, satu peranan yang paling penting dari segi kebersihan, dari segi kesihatan, ya.
di mana agaknya kita boleh pupuk balik bagaimana kita boleh mensejahterakan pelajar kita dalam soal-soal kesihatan, kebajikan dan juga kebersihan. Bila kita melihat tandas kita, sudahkah tandas itu sempurna sehingga kan dia boleh membantu kita untuk membasmikan wabak COVID ini. Ini adalah dimensi-dimensi yang baru bila kita lihat sejahtera dalam konteks yang baru yang perlu kita bangunkan dalam pendidikan dan mensejahterakan lagi bukan saja diri sendiri tapi persekitarannya dan juga keseluruhannya. Seterusnya Tan Sri, bagaimana jaringan antara SLI dan sekolah ini yang sedang dipereratkan boleh memberi impak terhadap prestasi sekolah dan warganya pada masa akan datang? Ini saya terkenang masa saya ditemu juga awal-awal oleh seorang pelajar Darjah 5 yang menanyakan saya bagaimana kita boleh membantu, dan jawapan saya pada ketika itu, kita boleh membantu dari segi memberi ilmu, memberi kesedaran dan juga memberi kepakaran. Saya persis katakan tadi, kita tidak berpaksikan kepada wang. Selalu bila orang membuat kerja ni, dia kata di mana wangnya, di mana dananya. Kita dah lihat kadang-kadang kita beri wang, tetapi kalau tak ada ilmu, wang itu akan dibazirkan begitu saja. So kita nak bermula dengan ilmu. Sekarang ni jelas dalam kalau kita lihat Sejahtera Garden itu sudah banyak ciri-ciri ilmu yang baru yang boleh kita bangunkan, yang menjadi salah satu daripada limpahan ilmu kepada murid dan masyarakat. Dan kalau kita perbuat perhitungan, misalnya lah dari segi ini kita cuba buat di universiti juga, dalam tanaman-tanaman yang kita tuai ini kita boleh jual, kita jadikan pasar tani, kita boleh mendapat kita juga boleh mendapat dana ataupun income untuk kita membantu dan meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti yang lain. So kita perlu berfikir apa yang saya katakan 360 darjah. Bagaimana kita bermula dengan ilmu dan kesudahnya ilmu itu menjadi bahan untuk kita mengutip dana, mengutip wang dan juga menjadikan income bagi projek ini supaya ia boleh berdikari. Kita tidak perlu bergantung dengan orang lain kerana ini menjadi sumber kepada kita. Okay, akhir sekali Tan Sri, apakah Tan Sri melihat hala tuju kolaboratif antara UIA sendiri dan juga sekolah setakat ini ke arah mana untuk dibawa sebenarnya? Kita saya sebenarnya nak menjadikan contoh. Dalam banyak hal-hal kita nak buat projek macam ni, orang ramai yang sangsi. Apa guna buat projek macam ini, ataupun ini adakah ini kena mengena dengan sukatan pelajaran ataupun kurikulum kita. Jadi kesangsian ini tidak memberi keyakinan bahawa projek-projek seumpama ini mempunyai manfaat sendiri bagi ilmu dan juga sekolah. Jadi kalau kita boleh misalnya menjadikan satu model yang menunjukkan bahawa sebenarnya projek ini adalah sebahagian daripada pendidikan. Dia tidak perlu terkongkong dalam bilik darjah saja, dia ada di luar bilik darjah. Dia bukan sekadar menggunakan kapur dan papan hitam saja, dia boleh menggunakan teknologi-teknologi yang lain seperti yang kita akan bawa insya-Allah. Saya dah berbincang tadi dengan Dr. Yasir bagaimana kita boleh membangunkan internet kepelbagaian ini ataupun di Internet of Things ini sebagai salah satu daripada tambahan nilai tentang ni. So bila kita dapat meyakinkan orang dan orang lihat, kalau sekolah ini boleh buat, mesti saya boleh buat. Dan nanti saya janjikan tadi, kita boleh bawa ini sebagai satu model kepada peringkat antarabangsa, khususnya di dunia membangun yang tidak ada prasarana yang cukup ataupun tidak ada kemampuan sumber tenaga yang cukup. Kita boleh mengatakan bahawa ini contoh sekolah kebangsaan Gong Tok Nasir yang telah melakukan, supaya orang lain boleh juga mengambil contoh ini dan melaksanakan di tepi dia. Di maknanya peranan sekolah ini sudah menjadi peranan global, bukan setakat Terengganu saja, bukan setakat Malaysia, tetapi dia melihat seluruh dunia sebagai pesada dia untuk menentukan contoh-contoh ini dapat diikuti orang lain. Ya, terima kasih Tan Sri atas pandangan dan juga penerangan tadi, insya-Allah. Terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi ditemu ramah oleh tim MyGTN TV pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali lagi.